Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan OMG Terbitan Malaysia Gazette. Baik, saya Syariq Kadir. Hari ini kita sangat bertuah kerana kita akan bercakap mengenai seorang personaliti dan juga tanggungjawab yang diamanahkan kepada beliau, iaitu Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, susuk sebelah kiri saya adalah orang yang saya masukkan. Siapa tak kenal Tan Sri Anwar Musa. Apa khabar Tan Sri? Terima kasih. Kita selama setengah jam ke 45 minit ni Tan Sri, kita ingin nak menyelami hati, menyelami rasa Tan Sri apabila diberi tanggungjawab yang sangat besar, iaitu sebagai Menteri Wilayah Persekutuan. Walaupun secara mungkin persepsi orang sekadar jaga Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan apalah sangat. Tetapi ramai yang tak tahu bahawa di wilayah persekutuan ini ada 1001 macam masalah. Kalau takkanlah kita ada satu kementerian khas untuk yang jaga hak ehwal wilayah dan ini Tan Sri. Baik, mungkin soalan pertama lah Tan Sri. Apabila diberi amanah oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjawat portfolio Menteri Wilayah Persekutuan, apa agaknya yang terbayang dalam minda Tan Sri ketika itu? Ada dua perkara. Pertama, saya sebagai individu. Saya sebagai seorang perancang bandar profesional, perasaan awal saya adalah ia satu cabaran yang cukup menarik bagi seorang perancang bandar yang akan antara lain mengendalikan 3 bandar yang berbeza-beza. Kuala Lumpur sebagai satu bandar lama yang berkembang secara organik. Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai sebuah bandar baru, a planned city, dan sebuah pulau, iaitu Pulau Labuan. Dan bagi seorang perancang bandar, segala ilmu perancangan boleh diaplikasikan. Kalau nak bercakap tentang soal green city, nak bercakap tentang planned city, nak bercakap tentang smart city, nak bercakap tentang congestion free city. Jadi segala teori perancangan adalah peluang untuk kita melaksanakan bagi membina build environment atau alam bina yang lebih baik dalam negara kita. Tapi daripada sudut kebertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin politik yang kebetulan agak lama, saya merasakan ini sebagai satu cabaran yang sangat berbeza daripada pengalaman saya sebelum daripada ini. Kerana bila sebut saja sebagai Menteri Wilayah, yang mula-mula terbayang kepada saya adalah masalah-masalah orang bandar, masalah-masalah rakyat, masalah urban poverty atau kemiskinan bandar, masalah pemilikan rumah yang benar-benar dimampukan oleh mereka, masalah peluang-peluang pekerjaan bagi orang-orang bandar yang mana sebahagiannya mula keluar daripada bandar. Kalau dulu orang Melayu misalnya mereka masuk ke bandar, sekarang dikatakan orang Melayu bergerak ke pinggir bandar, menjual aset-aset mereka di tengah bandar. Betul, misalnya. Betul. Dan juga beberapa masalah lain termasuklah soal-soal gelandangan dan soal-soal yang kita katakan yang menyentuh soal kemanusiaan, soal-soal tekanan pendapatan, soal penjaja dan sebagainya. Jadi sebagai seorang yang diamanahkan sebagai anggota kabinet, pada saya tak pandang sangat orang kata ini kementerian besar, ini kementerian kecil apa. Pada saya anggota kabinet adalah bertanggungjawab secara kolektif, dan kita yang pentingnya ialah kita lakukan tanggungjawab kita sebaik mungkin atas amanah yang diberikan pada kita. Jadi melihat pada dua-dua aspek itu, pada saya bersyukur kepada Allah SWT, saya diberikan peluang ini dan saya melakukan yang terbaik. Tan Sri, bila bercakap tentang bandar-bandar besar, ialah orang yang terbayang tu orang kelas menengah, kelas atasan, tetapi golongan miskin bandar juga cukup ramai. Dan sudah tentu ini juga adalah beban yang terpaksa ditanggung oleh Tan Sri dan juga warga kementerian untuk menangani masalah golongan miskin bandar. Ya, sebenarnya masalah orang kecil dilihat kecil oleh setengah orang, maka dia meminggirkan. Dan kita melayan keperluan orang-orang besar, syarikat besar,
tokoh-tokoh besar, keperluan perniagaan yang besar-besar. Dan akhirnya dalam bandar itu perkara yang dianggap kecil akhirnya menjadi satu masalah yang besar. Baik soal-soal yang berkaitan dengan soal perumahan, soal kemiskinan bandar, soal keperluan-keperluan masyarakat yang mendiami bandar. Sedangkan dalam alam bina perbandaran itu dia mempunyai stakeholder yang berbagai-bagai. Seharusnya ada suatu keseimbangan. Kalau tidak ada orang-orang kecil yang memberikan workforce atau tenaga, bandar itu tidak pun boleh membesar. Tapi kadang-kadang kita ini terbawa-bawa dengan konsep ekonomi kapitalisme ini dan juga hukum survival of the fittest dalam bandar. Ini yang kuat maka bertambah kuat, yang kaya makin bertambah kaya. Maka kalau tidak ada intervention dari segi polisi dan program secara yang bersungguh-sungguh, maka yang lemah, yang kecil tadi akan menjadi masyarakat yang terpinggir. Maka terjadilah macam di sesetengah negara, di sesetengah bandar, masalah-masalah itu menghantui bandar itu untuk jangka panjang. Sebab itu adalah penting kita harus ada political will dalam satu perkara. Kita perlu ada kesungguhan dan kita perlu ada komitmen untuk melihat kepada masalah yang biasanya dianggap kecil supaya ianya tidak membesar. Dia macam kanser, macam barah. Barah itu bermulanya dengan kecil sahaja. Tapi bila dia membesar, dia menjadi begitu parah sekali. Ya. Sebab itu, sewaktu dianya kecil, seharusnya kita memberikan perhatian. Tapi nak beri perhatian tu, dia memerlukan political will. Okey, Tan Sri. Tan Sri adalah anak Kelantan. Anak jati Ketereh. Ya, nah? So, persepsi orang ni, kebanyakan publik, ini anak Kelantan suruh jaga Kuala Lumpur ni, kan? Tapi ramai yang tak tahu sebenarnya Tan Sri pun dah lama dah dia menetap dia jadi warga kota walaupun selalulah balik kawasan of course sebagai wakil rakyat. Jadi ada yang kata boleh ke ni anak kampung jaga bandar ni dia dapatkah memahami dejut nadi orang bandar ni? Mungkin boleh cerita sikit Tan Sri. Saya tak tahulah, saya orang kata faiza azamta fatawakkal ala Allah. Saya cuma berusaha berserah pada Allah dan saya harap saya dapat berjaya buat apa yang saya nak buat. Waktu saya jadi Menteri Belia dan Sukan dulu pun macam tu juga. Ya, bukan semua saya main dalam semua bidang sukan. Saya tak pernah main badminton, tapi waktu saya badminton boleh menang Thomas Cup. Misalnya, saya tidak pernah menjadi pemain bola sepak di peringkat tinggi. Main bola sepak mungkin peringkat rumah atau peringkat sekolah. Kalau saya main sukan rugby di peringkat tinggi sampai mewakili negeri. Tetapi bola sepak akhirnya agak hampir-hampir sinonim dengan saya pada satu ketika. Jadi bukan sangat soal kita kampung ataupun bandar, kita Kelantan ataupun tidak. Banyak juga hal-hal pembangunan negara dibangunkan oleh orang Kelantan. Jadi janganlah memandang rendah orang Kelantan. Jangan memandang rendah. Dan sekarang orang Kelantan ada 5-6 jadi menteri. Walaupun kami bukan orang bandar lah. Bukan orang bandar kan. Tapi insya-Allah lah kita akan cuba, dan memang kebetulannya saya belajar ditanggung oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. I see. Saya diberi scholarship 5 tahun membuat sarjana muda perancangan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dan saya mula-mula bekerja juga sebagai perancang bandar di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan selepas hanya beberapa tahun saja balik ke Kelantan, saya kembali semula ke Kuala Lumpur, dan saya sudah 47 tahun menetap di Kuala Lumpur, rumah di Kuala Lumpur, anak-anak di Kuala Lumpur. Jadi Kuala Lumpur itu tentulah tidak asing. Saya dah tinggal di Sungai Besi, saya tinggal di Datuk Keramat, saya tinggal di Kampung Baru. Saya beli rumah saya yang pertama di Seri Gombak, Hillcrest Garden, dan sekarang saya dah 25 tahun tinggal di Bukit Damansara. Jadi Kuala Lumpur itu adalah sebahagian. Itu tuan-tuan. Sebenarnya dah 47 tahun pun berada di Kuala Lumpur ni. So memang kena sangatlah kalau menjawat jawatan ni, dan perlu seperti yang Tan Sri bagi tahu, Tan Sri sendiri dapat scholarship daripada DBKL untuk melanjutkan pelajaran dalam master dalam rural planning. Dalam perancang bandar. Perancang bandar di University of London ya. Itu masters ditanggung oleh MARA. Ini ada di University Teknologi Malaysia. Di UTM, kemudian masters di London. So Kuala Lumpur ni memang istilah orang biasa ni sap-sap sui lah, dah tahu dah apa dia punya
penatnya, apa dia punya masalah kesukarannya. So no doubt, so maknanya memang tepatlah pelantikan ni. Baik Tan Sri, ini kita nak masuk ke segmen yang hangat sekarang ni, yang sering diperkatakan, iaitu masalah COVID-19. So apa yang Tan Sri buat di wilayah mungkin akan menjadi kayu ukur ataupun tanda aras pada negeri-negeri lain, kerana Tan Sri menjaga ibu negara ni. Kita lihat ada satu segmen yang cukup menarik apabila Tan Sri tackle golongan gelandangan yang selama ini memang menimbulkan macam-macam persepsi orang, terutama pelancong luar yang melihat kerajaan ni tak bagi makan ke ramai bergelandangan di Jalan Tunku Abdul Rahman apa semua. Dan bila Tan Sri masuk ke kementerian wilayah dan bila ada pula penyebaran virus ini, masyarakat kagum dengan apa yang Tan Sri dan warga kementerian buat, dengan mengumpul mereka masuk ke penempatan yang selesa, diberi makanan secukupnya, sampai rambut pun gunting lah. Sampai digunting rambut mereka. Dan Tan Sri sendiri pergi jumpa mereka face to face, memberi kata-kata perangsang semangat, sampai satu peringkat Tan Sri menjanjikan bahawa cuba untuk mendapatkan pekerjaan bagi mereka. So ini sesuatu yang sangat menarik perhatian masyarakat. Kerana ialah sebelum ni pun kita ada banyak menteri yang jaga wilayah. Ialah masing-masing dengan cara masing-masing. Tetapi touch Tan Sri ni lain. Mana dapat idea tu Tan Sri untuk buat begini? Baru beberapa bulan dah jadi menteri. Dia begini sebenarnya. Sebenarnya banyak pihak pun telah buat macam-macam. Dan tidak sedikit sebenarnya usaha dibuatkan, termasuk oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Adnan dulu dan sebagainya. Cuma apa yang saya buat ni, barangkali kerana saya tu dilatih oleh tentera, saya daripada Royal Military College. Jadi ada elemen sikit, bila buat benda tu saya nak tengok ada finishing. Ada finishing. Yang keduanya, kerana macam saya kata tadi, perkara yang mungkin dianggap kecil, tapi saya merasakan dia perlu kita selesaikan cepat sebelum dia merebak menjadi besar. Jadi walaupun mungkin bagi setengah orang dia kata gelandangan ni adalah satu sebahagian daripada warna-warna hidup di kota, kan? Tetapi katakanlah kalau saya pergi ke Eropah, ke bandar-bandar di Eropah ataupun ke ibu kota negara lain, kemudian kita tengok ada peminta sedekah, atau kita tengok ada homeless, atau kita tengok ada orang bergelandangan di dalam bandar, apa impression kita? Persoalan pertama yang akan datang kepada kita, apa yang kerajaan negara itu buat? Dan kenapa rakyatnya begitu jadinya? Apakah dasar-dasar pembangunan dan sebagainya di celah-celah pencakar-pencakar langit yang boleh pula kita bina? Mengapa masalah orang kecil, seorang manusia dibiarkan begitu? Jadi bila kebetulan ini adalah satu daripada hikmah di saat kita menguruskan isu COVID, kita berpeluang untuk melihat secara lebih dekat. Apabila saya timbul kekhawatiran dalam kita menguruskan soal COVID, dan bila saya membentuk satu jawatan kuasa yang secara harian menguruskan krisis, jadi kita terfikir, kalaulah kita biarkan rakyat kita ini terus merayau dan tinggal mengata-kata di saat kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan, maka mereka akan menjadi orang yang terdedah kepada wabak. Dan kalau itu berlaku adalah malang bagi kita, sebab penyakit tidak mengenal darjat. Sama ada orang si kaya ataupun yang apa-apa kedana, yang merempat, mereka adalah harganya sama pada kita, ya. Jadi saya minta supaya segera diambil tindakan untuk menghimpunkan mereka. Jadi saya waktu itu diberi taklimat kata 200 orang, 300 orang. Saya tak menyangka jumlahnya begitu ramai. Jadi saya ingat kita cukup dengan kita ada rumah gelandangan, kita dah ada anjung singgah yang boleh memuatkan sekitar 200 orang. Kemudian bila saya minta semua pergi cari dan jemput mereka untuk duduk setempat, saya guna istilah jemput, ya. Ada orang kata saya tangkap, sebenarnya tidak tangkap, kita pujuk ajak mereka. Jadi dapati jumlahnya hampir 1000. Jadi itu agak memeranjatkan bagi saya dan saya agak terkejut. Kalaulah Kuala Lumpur ada begini ramai orang yang sangat tidak bernasib baik ini, maka program yang bersifat piecemeal
ataupun ad hoc tak boleh menyelesaikan masalah. Mungkin masalah mereka terlihat nakkan makanan, kita boleh hantar makanan. Tapi adakah masalah itu selesai? Dia tak selesai. Maka bagi saya tengok gelandangan itu adalah masalah bangsa. Dan gelandangan itu juga masalah kemanusiaan. Untuk ya. Jadi bila dihimpun dan saya bercakap, saya dapati mereka ni susah. Ada setengah tu dia tak nak bercakap. Kalau bercakap soal keluarga dia tak mau bercakap. Kalau bercakap soal kerja pun mereka tak mau. Jadi mereka sudah macam menerima kehidupan mereka tu seadanya. Jadi saya fikir sekadar saya himpun mereka, walaupun mula-mula himpun, saya minta Datuk Bandar sediakan tempat tidur. Bila saya pergi tengok, tak sampai hatilah. Just bagi tilam dengan bantal. Jadi saya kata, kenapa tidak boleh kita, walaupun tempat tu transit, saya rasa kita ada kapasiti, boleh buat lebih sikit. Jadi itulah diperbaikikan keadaan itu. Dan saya kata, janganlah just himpun bagi makan. Buat juga kaunseling, saya kata. Kemudian, ajar mereka tentang diri, sediakan ruang solat misalnya. Tak apalah sebahagian tak nak semayang tu, ajak yang lain-lain yang nak semayang. Ajar mereka tentang kebersihan diri, bagi mereka sikit keyakinan. Jadi kalau gunting rambut mereka, kalau mereka dah biasa tidur tak selimut, bila saya pergi tengok, dia macam normal je, dia tidur begitu, dia tak pakai baju, seluar pendek. Nyenyak pula. Saya tidur, kita yang tidur bilik aircon apa selimut, tak lena tidur. Tapi mereka ni lena tidur. Tapi pun begitu saya kata, kenapa tak adakan selimut? Jadi itulah kawan-kawan membantu pun, sebab bukan semuanya kita sediakan daripada kerajaan, daripada kementerian ya. Sebenarnya banyak kawan-kawan yang membantu, kan selimut pun kawan-kawannya. Telefon sana, telefon sini, ramai yang membantu. Jadi lepas tu saya terfikir, kalau tamat PKP ni apa saya nak buat? Tamat PKP kita pun lepas, maka kembali ke alam gelandangan lagi. Jadi masalah orang kita ni, masalah kebetulan sebahagian bangsa kita tak selesai. Maka saya tak maaf saya ambil langkah lebih sikit. Saya cakap Datuk Bandar, pertama saya nak Datuk Bandar cari bangunan, cari hostel yang lebih besar. Kerana saya tak nak lepaskan mereka. Saya nak lepas, sekarang duduk di Dewan. Lepas duduk di Dewan tu, ke mana nak letak? Takkan nak lepas, jumlah ramai kan. Jadi, saya minta Datuk Bandar carikan tempat. Alhamdulillah, kita dah jumpa tempat. Saya tak nak maklum lagi di mana. Tempat tu dah jumpa. Saya kata, okay, you prepare hostel. Tu pun tak cukup. Mungkin 200, 300 ya. Tapi yang jumlah yang ada sekarang ni pun dah 700 lebih. Lalu kita minta berunding dengan beberapa syarikat. Ya, beberapa syarikat, saya kata tolong carikan, saya nak mereka ni bekerja. Ya, saya nak mereka ni bekerja. Saya tahu kalau tawarkan mungkin dia tak nak bekerja, dia dah selesa. Tapi saya kata kita kena paksa. So dalam masa 3 minggu ini, apa yang kita akan buat? Saya bercakap pula dengan Panglima 12 Brigade, kata Panglima, boleh tak bantu saya, di mana dalam masa 3 minggu ni, buat sikit physical training. Beri kepulihan mereka secara fizikal. Saya beritahu JKM, tolong hantarkan counselors. Saya nak counselor bercakap pada mereka. Dan saya bentuk satu jawatankuasa nanti untuk tapis. Sebab dia ada banyak kategori. Bila kata gelandangan, ada yang hopeless betul pun ada. Tapi ramai juga yang kategori bisa nampak produktif. Lalu saya kata okey, dan muncullah ini semua Tuhan jadikan ya. Sebenarnya saya pun tak menyangka benda yang nampak payah, bila kita usahakan tu Tuhan tolong mudah pula. Dipermudahkan. Saya nakkan pada cubicles. Saya dapat dalam masa kurang daripada 12 jam. Saya nakkan selimut. Kurang 24 jam dapat selimut. Saya nak cari kerja untuk dia orang. Saya pun tak nyangka nak cari kerja, dan saya dapat secara blok
peluang kerja 700, cukup untuk 700 orang. Okey. Dah secure dah pun, dah secure dah. Bukan kata janji kosong. Oh bukan, dah ada. Ini saya dah ada syarikat. Dari segi bandaraya satulah, itu tak apalah, di bawah saya sendiri. Tapi yang sudah ada syarikat, dan sekarang ni syarikat tu sedang mempersiapkan asrama untuk dia orang. Jadi syarikat ni pun terbuka pintu hati mereka, dia akan siapkan kerja, dia bagi saya okey berapa orang, gaji 1,400, dia sediakan asrama. Jadi memenuhilah kehendak saya. Patut saya tak akan bercakap kalau benda tu belum ada. Bukan kata-kata kosong politik Oh tak ada. Dia kata nak bagi kerja dekat gelandangan. Dah ada. Saya kira 1 hari bulan 5 kalau selesai saringan, sebab saya kena buat physical saringan, kena buat medical saringan dan juga psychological saringan ya. Jadi kita akan pilih, saya tak tahu lagi berapa orang yang sesuai pada jumlah 700 itu. Tapi kerja dah menunggu mereka. Yang sebahagian lagi mereka akan saya bentuk macam satu armada Dewan Bandaraya untuk menjaga keceriaan dan kebersihan bandar. Ya, jadi pagi dia duduk satu tempat, pagi transport akan ambil, kemudian dia akan keluar, dia akan membantu saya untuk program pengindahan, kebersihan. Kita ada banyak lagi kerja di bandaraya ni. Mereka akan jadi tenaga untuk bekerja dengan bandaraya secara harian. Tak perlu lama, saya kata 3 jam, 4 jam sehari, pukul 12 hantar balik. Asalkan mereka berpindah daripada alam gelandangan ke alam pekerjaan. Tan Sri, bercakap tentang kemiskinan ni, Tan Sri nampak tersentuh dengan perkara ini. Bagaimana Tan Sri melihat kemiskinan yang ada di luar bandar dan juga bentuk kemiskinan yang terpaksa dilalui oleh warga kota? Dia kemiskinan di bandar ni, walaupun duduk di celah-celah bangunan besar, bangunan tinggi, sebenarnya lebih memenatkan, lebih menyeksakan. Miskin-miskin orang kampung, pucuk pegaga ada tepi rumah. Miskin-miskin orang kampung, nasi dengan budu pun okey. Miskin-miskin orang kampung, turun ke bendang, ada ikan. Ya, itu suasana miskin di kampung. Dan miskin di kampung, ada rumah yang sederhana pun okey. Miskin orang kampung, jiran tolong tengok. Itu miskin orang kampung. Miskin orang kampung, dia tak payah travel, tak payah bayar tol, dia tak payah bayar sewa yang mahal. Tapi miskin orang bandar, kalau miskin, sangat memberatkan. Mungkin jauh pada keluarga. Ada kos-kos hidup yang tak dapat lagi. Mungkin sewa ke, tol ke, apa segala macam. Jadi, miskin bandar itu pada saya sesuatu yang lebih menyakitkan dan lebih perlu kepada perhatian. Kalau dulu sebut PPRT adalah orang kampung. Ya. Kalau orang di kampung kita boleh bagi rumah percuma 43,000 sebuah. Kenapa kita tidak berani nak memberikan subsidi kata sampai 80,000 kepada orang-orang miskin di bandar? Jadi ini yang saya cuba nak lakukan. Sebab itu saya ada beberapa lagi program yang sudah pun bermula, pegawai-pegawai di kementerian tahu, termasuklah misalnya saya dapati ada lebih daripada 150,000 mereka yang berdapatan 3,000 ke bawah ni yang menunggu nak beli rumah. Tetapi kerajaan dah beberapa tahun, mungkin 5, 6, 7 tahun, tidak lagi mengadakan rumah-rumah yang harganya di bawah 250,000 atau di bawah 200,000. Jadi mereka ini datang ke bandar, kalau gaji mereka 3,000, mereka nak beli rumah atas 250,000 mereka tak boleh beli. Tak lulus loan. Dia pergi pada bank akan reject. Sebab dia kalau dia punya bayaran bulanan sampai 1,500, 1,600. Kalau gaji 3,000, takkan separuh nak letak pada bayar rumah. Jadi paling tinggi seseorang itu boleh set aside 1/3 daripada pendapatan bulanan dia untuk beli rumah. Tetapi rumah sedemikian tidak ada. Jadi saya bertekad dan saya pun dah maklumkan dalam mesyuarat dan saya juga sudah brief Perdana Menteri untuk tajuk ini. Saya nak mengadakan rumah-rumah, pertama harganya rendah. Yang penting boleh dibeli oleh orang-orang muda. Oh ya. Sebab kadang-kadang dia layak tapi umur 40. Pergi ke bank nak ambil loan 30 tahun, bank tak boleh bagi. Biarlah orang beli rumah tu waktu umur 28, 29, 30. Anak seorang, anak dua dah beli rumah. Tak perlu rumah besar-besar. Mungkin 1+1 atau 2+1. Kalau dia ada rezeki lebih, dia boleh beli. Lepas tu later on, saya mula-mula beli rumah dulu. Ini pengalaman saya lalu sendiri. Rumah saya yang pertama dulu, rumah teres yang substandard. Biasa teres 22 kali 75, petak dia. Rumah teres saya yang pertama berukuran 18 kaki kali 55 kaki di Seri Gombak. Ya. Tapi 5 tahun kemudian rumah tu saya jual, saya beli 55,000, saya boleh jual dengan 110,000. Dan saya migrate, belilah rumah besar sikit. Tapi rumah pertama yang nak dibeli take off itu, itu tidak di-prepare.
Itu tak. Jadi ini kita kena buat koreksi. Begitu juga soal memberi ruang untuk orang kita menambah pendapatan dalam bandar. Kadang-kadang kita yang mentadbir bandar ni terlalu rigid. Kita buat peraturan. Saya beritahu pada pegawai, kenapa tak boleh bagi orang ada lebih pada satu lesen berniaga atau lesen gerai? Oh, dia kata ini sebab tidak adil, sebab dia bagi orang lain kerja, lepas tu dia ambil lesen, dia pergi ambil pula tempat lain. Saya kata, what's wrong with that? Saya tidak expect seorang jadi penjaja, dia kena duduk dalam kedai itu jadi penjaja dah sampai 10 tahun. Sampai dia tak boleh buat kerja apa. Sampai tak buat kerja lain. Tapi kalau katalah dia kata, okey dia ada satu gerai, lepas tu dia gaji orang, lepas tu dia nak buka gerai lain, nak buka gerai, ada 5 gerai. Kelima-lima memerlukan lesen. Lesen mesti lesen dia sebab dia usahawan. Biarlah dia jadi usahawan. Saya bukan nak orang tu jadi penjaja. Betul. Saya nak orang tu jadi usahawan. Cuma kita kawal dari segi jangan Alibaba macam tu. Jangan pula dia jual, jangan dia jual lesen. Itu boleh dikawal. Itu tapi kalau dia benar berniaga, cuma dia ada 5 tempat, memerlukan 5 lesen, berikan saya kata. Itu kaedah macam mana kita dalam melaksanakan dasar. Begitu juga saya kata, kenapa tidak kita wujudkan peluang-peluang orang kecil di celah-celah orang besar berniaga. Ya. Katakanlah di Bintang Walk. Bintang Walk dah jadi kawasan pelancongan, very heavy traffic kat situ, perniagaan mudah laku. Kenapa tidak di celah-celah tempat begitu? Kita wujudkan gazebo, kita wujudkan fashionable ataupun stylish cafe dan sebagainya. Ya mungkin atas reserve jalan, asalkan tidak menimbulkan obstruction. Sebab bila saya pergi ke New York, di New York satu bandar yang begitu besar, kalau nak dapatkan makanan halal, di tiap-tiap persimpangan jalan ada makanan halal. Yang mana dibawa melalui satu trailer, dia letak situ, malam trailer tu dah diangkat. Tapi dia wujudkan peluang pekerjaan di situ, walaupun di situ ada orang kata Wall Street lah, apa semua kan. Jadi ini semua polisi punya kreativiti. Jadi usaha untuk mewujudkan peluang-peluang perniagaan bagi orang-orang kecil ini mesti dipertingkatkan. Yang ada ni tak apalah. Saya tak nak tengok bandaraya asyik berbincang soal penjaja saja. Takkanlah kita ni hanya jadi kaum penjaja selama-lamanya. Kenapa tidak yang penjaja ini benarkan mereka migrate? Dipermudah. Biar mereka menjadi orang usahawan yang lebih besar daripada penjaja bermula. Ini kadang-kadang penjaja itu pula yang kita nak robohkan. Ya. Orang besar-besar langgar peraturan kita tak roboh. Orang kecil ada gerai kita nak roboh. Jadi baru ni saya dapat satu surat. Ada satu pengusaha di dekat dengan lembah pantai tu yang nak dirobohkan. Saya panggil pegawai, kenapa you nak robohkan? Dia buat bangunan cantik mungkin sampai 1 juta. Kita juga dulu bagi kebenaran. Tiba-tiba sekarang ni mungkinlah akan bertukar orang dan sebagainya, you nak pergi robohkan. Betul. Saya boleh tunjuk berapa banyak lagi tempat lain, kata di Sungai Besi ke di Segambut ke yang melanggar peraturan, tak berani pula pergi roboh. Siapa? Kena orang besar. Orang yang lebih kaya, syarikat lebih besar. Yang kecil-kecil yang kita nak pergi roboh ni apa pasal? Kecuali dia menghalang lalu lintas. Dia buat binaan yang boleh mengancam keselamatan. Jadi kalau ada ruang yang begitu, antara jangan membunuhkan usahawan. Jadi ini benda yang kita boleh fine tune. Saya rasa ramai peniaga kecil di luar sana pasti lega besar dengan penjelasan Tan Sri. Memang Tan Sri kata tadi, ini menjadi bukti ni satu Malaysia tengok ni pemudahkan macam boleh PBT pemudahkan. Pada masa yang sama PBT ada hak untuk kontrol, tapi mengawal boleh kawal, boleh terus kawal. Kaedahnya. Okey Tan Sri, ni berbalik pada COVID juga ni. Andai kata lebih banyak kawasan yang digazetkan di bawah perintah yang diperketatkan seperti mana di Selangor Mansion kita tengok di Selangor Mansion pun jenuh juga ni nak bagi makan satu bangunan apa semua ni kan. Tapi andai kata lebih banyak kawasan dalam Kuala Lumpur ni, katalah Ceras ke, katalah Sentul ke, flat di kawasan Sri Sabah apa contoh lah, andai kata nauzubillah lah kan adakah kementerian mampu untuk menangani dari segi bantuan dan sebagainya? Kalau ada ini yang sebenarnya yang orang kata sleepless ataupun nak buat tidur tak lena ni, sebab saya tak pernah menyangka kita terpaksa menjaga 5,000 orang asing dan akhirnya kita terpaksa berpapulas menyediakan makanan untuk mereka sebab rakyat kita di negara lain kadang-kadang orang di negara berkenaan tak jaga begitu. Tapi kita pula ni orang Malaysia ni tak tergamak. Dan kita tak akan biarkan kita buat lockdown di situ walaupun dia warga asing. Takkan kita tergamak dengan tak bagi dia makan. Dah lah kita tak benarkan dia keluar. Dan hari pertama saya sendiri membuat kesilapan. Kerana saya mengandaikan mereka ada dapur.
Jadi saya kata tak apalah, tolong beli barang, kita benarkan beli barang, dia memasak. Lepas 24 jam baru kita tahu kebanyakan unit di situ tak ada dapur. Dapur pun jadi bilik tidur. Kemudian satu unit yang patut duduk 5 orang, mereka duduk sampai 20 orang. Jadi soal makan dan sebagainya, kita terpaksa buat. Jadi doa saya kalau boleh supaya tidak adalah merebaknya lagi benda begini. Sebab memanglah walaupun benda ni berlaku seluruh negara, tapi intensiti dalam Kuala Lumpur ni, saya terpaksa mengadakan, sehari kena hadir 2 kali mesyuarat tiap-tiap hari. 9.30 mesyuarat peringkat menteri di Putrajaya. Pukul 11.30 saya punya CMC khusus untuk wilayah. Dan di wilayah pula kita terpaksa ambil tindakan serta-merta dan kes bertambah. Bermula dengan Distri Petaling, satu pengalaman. Kemudian datang pula soal lockdown, mari pula masalah gelandangan. Kemudian enhanced lockdown, datang pula masalah Jalan Masjid India dan seterusnya. Dan setakat ini tidak berkurangan. Ya. Tapi kita tahu insya-Allah perkara ini akan mula reda dan kita bersyukur kalau kita banding dengan apa yang berlaku pada New York, apa yang berlaku pada bandar di London, apa yang berlaku pada Wuhan, apa yang berlaku pada Itali. Negara Malaysia nombor 1 dalam dunia terbaik mengurusnya dan kita hatta sekarang Singapura yang sebuah pulau kecil tu pun dia sudah mula mengalami kes yang jauh lebih besar pada kita. Jadi ini satu kejayaan atas apa usaha yang kerajaan buat dan juga didokong oleh rakyat. Tapi kalau kata nak merebak lagi tu saya doakan jangan sampai ke situ. Cuma setakat ini menjawab soalan tadi memang kita bolehlah sebab pertama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Jemaah Menteri berani membuat keputusan. Walaupun melibatkan belanja yang besar. Tan Sri Muhyiddin dan juga Kabinet, saya tengok tak pernah ada perkara yang DG Kesihatan beritahu yang kata tak lulus. Nak emas berapa? Daripada nak 3 juta, 5 juta, 10 juta, PM kata 30 juta. Ya. Daripada nak ventilator, 200 ventilator, 300 ventilator, nah 800 tu, 900 ventilator. Jadi kerajaan terus begitu ya. Begitu juga keperluan NADMA yang menguruskan ini di bawah MKN. Jadi kerajaan terus memberikan segala apa yang boleh tanpa ada sebarang hesitation. Maka di peringkat kementerian juga alhamdulillah setakat ini dan juga bandaraya. Tetapi yang penting sekali bukan hanya soal kapasiti kita dalam kerajaan. Kita ni jadi kuat kerana rakyat bersama kita. Jadi bandar NGO ni dalam masa 48 jam di Selangor Mansion tu dengan kerajaan tak payah keluar duit, akhirnya rakyat support saya. NGO support saya. Semalam Persatuan Sikh apa ni panggil Guadara Sahib. Bila saya perlukan makanan, rupanya dia orang ni makanan tertentu ada ramai yang tak boleh makan daging. Jadi ndakkan apa makanan bukan capati ni apa yang tak boleh makan daging boleh panggil vegetarian. Jadi Guadara Sahib datang, okey 500 pack sehari. Alhamdulillah. Sebelum pada tu saya mula nak sediakan 500. Bila buat survey dah dekat 2000. Mana nak cari? Telefon sana, telefon sini. Kawan-kawan, syarikat bantu. Jadi kekuatan kerajaan kita dan kementerian itu didokong oleh rakyat Malaysia yang cukup prihatin dan tampil. Jadi sehingga kini saya kata kita tak ada masalah untuk menampung keperluan. Kita bila jadi menteri wilayah ni, benda tak boleh nak elak adalah isu kampung baru. Isu kampung baru ni daripada dulu tak pernah selesai. Pelbagai janji-janji manis ditaburkan menteri ke menteri. Dan sekarang ini semua mata tertumpu kepada Tan Sri Anwar Musa. Adakah Tan Sri Anwar Musa akan menyelesaikan masalah kampung baru? Di depan rakyat Malaysia kita nak dengar sedikit. Bagaimana Tan Sri? Saya dulu waktu belajar di tahun akhir bila buat tesis, saya buat tesis tentang masalah kampung baru. Itu pada tahun 79 dan sekarang kita dah masuk ke tahun lebih kurang 40 lebih tahun ya daripada time saya belajar, masalah yang sama masih wujud. Itu nak menggambarkan betapa rumitnya soal kampung baru. Tapi mengambil kira apa yang telah saya lihat dan kebetulan bila saya masuk ke kementerian, saya perlukan sedikit masa untuk melihat
apa yang telah ada pada masa ini yang dibuat oleh rakan sejawat saya sebelum daripada ini. Saya sedang meneliti perkara itu secara mendalam. Cuma setakat ini saya nampak saya ada perbezaan pendapat dengan apa yang cuba dibuat sekarang. Tapi saya tak boleh kata yes or no, baik tak baik, nanti orang salah tafsirkan atau orang tengok benda itu sebagai politik. Sebenarnya tidak. Saya tengok pada seorang perancang bandar dan sebagai seorang yang pernah duduk di Kampung Baru dan sebagai seorang yang saya ada tanah pun di Kampung Baru. Ya. Tan Sri pun ada tanah saya ada baru. Tanah di Kampung Baru. Saya tidak sebenarnya. Saya ada tanah. Dah 30 tahun lebih. Ni, pengakuan terbuka dia. 30 tahun ada tanah. 30 tahun lebih. Tan Sri pun mesti nak yang terbaik lah. Nak yang terbaik juga. Tapi tak boleh buat apa. Sampai sekarang tanah saya itu kosong. Tak buat apa-apa. Begitu saja. Okey, jadi saya ada sikit perbezaan pendapat. Tapi saya tidak boleh menyatakan yang saya punya lebih baik. Jadi saya nak gunakan pendekatan consultation, terutama sekali dengan penduduk, dengan tuan milik tanah, untuk melihat pula saya punya idea. Mereka dah tahu idea yang ada sekarang. Dan pada telahan saya, apa yang ada sekarang itu, setakat ini saya nampak tak boleh dibuat. Pertama, hanya 60% saja yang setuju nak jual. Sedangkan baru 60%. Jadi kalau sebelum ni banyak tadi hampir itu saya tak tahu lah. Siapa terbaca lah kata sampai 90% setuju. Bila saya cek cuma 60 hampir 61% saja setuju, yang lain tak setuju. Jadi kalau konsep beli mestilah willing buyer, willing seller. Kalau ada 80% setuju pun 20% tak setuju, is a no go. Apa lagi kalau hanya 60%. Itu satu masalah yang sedang kita tengok sekarang. Yang kedua, willing buyer, willing seller, katalah 100% setuju. Bila nak beli, mana duit cashnya? Di mana duitnya? Jadi kalau kerajaan beli, pertama kena tengok di treasury. Ada atau tidak? Saya cek tak ada. Tak ada di treasury, mungkin ada di Kementerian Wilayah. Saya cek Kementerian Wilayah, tak ada juga. Mungkin tak ada Kementerian Wilayah, ada di BKL. Cek di BKL, tak ada juga. Tak ada di BKL, mungkin ada di Perbadanan Kampung Baru. Saya cek di sini, empat ni, 1 sen pun tak ada. Jadi nak beli dengan apa? Tak ada duit rupanya. Ya, duit. Bila duk ronde harga, letak harga dan sebagainya, masalahnya duit tu tak ada. Ataupun belum ada lah. Belum ada lah. Saya tahulah ada lah. Buat telahan begitu gini. Nak jual sukuk lah apa semua. Bila nak jual sukuk, tak kata pula nak jual sukuk ni, nak terbitkan sukuk ni, orang tanya pula aset mana dan sebagainya. Jadi bila saya tengok secara keseluruhannya, tidak seperti yang mana saya nampak daripada luar. Bila saya tengok ke dalam, tak boleh buat. Jadi apa yang saya nak lakukan sekarang ini, ambil prinsip ini dulu. Prinsip yang pertama, jangan cuba nak jadikan Kampung Baru Golden Triangle. Kerana Golden Triangle ada bangunan tinggi-tinggi, bangunan besar-besar, bangunan cantik-cantik, harga tanah pun 3,000 sekaki persegi, maka kita pun nak jadikan Kampung Baru macam tu juga. Kononnya sebab dia bersebelahan. Pada saya, tak perlu. Perancangan yang kita buat ni mesti memenuhi apa yang pemilik nak. Ya. Satu. Yang kedua, kerajaan pada saya. Kerajaan kena bersedia buat lebih untuk Kampung Baru. Kalau pun tak boleh nak buat Twin Tower, menara tinggi-tinggi di Kampung Baru, takkanlah tak boleh tampal jalan. Takkanlah tak boleh lebarkan jalan. Takkan tak bolehkan adakan prasarana yang lebih baik untuk Kampung Baru. Ya, kalau di Mont Kiara kita boleh buat, ya. Kalau dalam bandar-bandar besar boleh buat, perumahan mahal-mahal kita boleh buat, kenapa tak boleh buat untuk Kampung Baru hanya 800 hektar tanah? Jadi pada saya prinsip nombor 1, kerajaan mesti bersedia melabur lebih memperelokkan prasarana Kampung Baru. 1. Yang kedua, kalau kita nak gabungkan besar 800 begitu, tak ada dapat persetujuan dengan cara kita nak paksa ataupun kita nak acquire ataupun kita nak beli, pada saya itu bukan cara yang terbaik. Kita patut cari jalan empower pemilik memajukan tanah mereka sendiri. Tapi kalau nak suruh dia bergabung 800 hektar, 900 hektar tanah, mungkin sulit kerana ada hampir 7,000 pemilik. Maka bagi idea saya, apa yang boleh kita buatkan, kita buatkan presin-presin kecil. 2 ekar, 3 ekar, 2 ekar, 3 ekar, satu petak dengan persarana semua kerajaan sediakan baik-baik. Beri peluang pada tuan-tuan tanah memilih pembangunan. Itulah. Ini bukan cakap kosong. Tetapi kita kena tahu, tuan tanah juga mungkinlah dia tak terpaksa berunding melibatkan 30 orang. Tapi kalau 7,000 lagi payah. Tapi dia mungkin lebih mudah kalau dia mungkin melibatkan 30 orang, 100 orang. Tapi ada perkara yang susah bagi mereka nak buat, yang kerajaan kena tolong.
Pertama, misalnya, soal dia nak menyelesaikan isu-isu pemilikan tanah, isu-isu pesaka dan sebagainya. Maka pada saya, Perbadanan Kampung Baru dapat mengadakan khidmat guaman membantu mereka menyelesaikan soal penyelesaian pesaka. Itu sebagai satu contoh. Yang kedua, mungkin bila nak membangunkan kampung baru, mereka akan ada masalah dari segi financing. Maka kerajaan melalui badan-badan seperti UDA dan MARA patut boleh menyediakan satu kaedah sama ada joint venture dan sebagainya yang boleh facilitate tuan tanah memajukan tanah mereka. Yang ketiga, kampung baru mesti dijadikan kawasan di mana segala piawaian perancangan, plot ratio ke, land use ke dan segala tools perancangan hendaklah dikecualikan untuk kampung baru sebagai special development area. Jadi, dengan prasarana yang kerajaan masukkan, dengan package-package financing yang boleh dibuat bersama agensi-agensi trust Bumiputera, serta dengan macam yang saya katakan tadi, planning standard dan sebagainya yang diliberaliskan khusus untuk kampung baru, maka tuan-tuan tanah sama ada secara bersendiri atau joint venture, mereka boleh membangunkan petak-petak presin di kampung baru secara organik. Tanpa ada land acquisition, tanpa ada cuba nak beli cara paksa, tanpa siapa-siapa perlu jadi broker. Jadi biarlah proses itu berlaku secara organik. Yang penting, pemilikan kampung baru mesti kekal kepada orang-orang Melayu di kampung baru. Baik, orang kata apa tak orang kata apa tak cukup lah kalau kita tak sentuh tentang politik. Bila cakap dengan menteri ni tak banyak sikit, politik kena ada juga. Tapi bukan politik macam mana Tan Sri. Saya secara peribadi saya nak tanya Tan Sri. Ada orang mengatakan bahawa ahli politik ni sama saja. Kerajaan ni sama saja. Kan? Kadang-kadang kita tak payah keluar mengundi lah. Kan? Kita undi apa pun sama saja. Tetapi nampaknya sekarang ni terbukti bahawa kesilapan memilih juga boleh, kesilapan memilih sebenarnya boleh menimbulkan impak yang sangat besar. Jadi mungkin kata-kata akhir Tan Sri kepada penonton Malaysia Gazette di luar sana tentang betapa pentingnya untuk memilih pemimpin, parti dan kerajaan yang betul. Saya rasa begini, sebenarnya bukan kesilapan memilih. Sebenarnya rakyat tidak salah. Tapi apabila datang sesuatu yang terlalu baik dan sukar nak ditolak, maka kalau bahasa orang Kelantan kata, apa salahnya acu cuba try. Acu cuba try. Acu cuba try. Jadi bukan salah pilih. Sebenarnya acu cuba try dengan harapan apa yang dibayangkan, apa yang dijanjikan boleh dilakukan. Kemudian tiba-tiba banyak yang tak dapat dilakukan. Maka berlakulah apa yang berlaku. Tetapi jangan kita lupa satu perkara. Politik ni jangan berlebihan. Kalau politik naik yang ni, kita blame yang dulu. Yang sekarang buat apa? Yang dulu pula menyalahkan yang ini. Saya rasa itu tidak positif. Ya. Politik ni hanyalah amanah. Dia bergilir-gilir dan sebagainya. Tapi mereka yang sedang memegang kuasa itu kena memperingatkan diri kita lah kena buat betul-betul. Sebab yang kita anyai itu rakyat. Sebab tu bagi saya sekarang ni, orang kata kat saya pun macam-macam. Tapi pada saya, masa kita diberi kuasa, dipinjam kuasa terlalu pendek. So daripada kita duk nak blame orang, duk nak menyalahkan yang dulu, lebih baik kita mandang ke hadapan. Dan kalau ada peluang, apa salahnya kita bekerjasama merentasi perbezaan politik. Sebagai contoh, saya baru ni tengok bila YB Hanayo dia membuat kritikan-kritikan dan sebagainya, dan saya tengok dia okey lah, walaupun kami parti berbeza. Kemudian bila dia cakap tentang pembangunan Kiara, kat situ ada masyarakat India. Sejak saya kerja perancang bandar lagi sampai sekarang duduk dalam rumah panjang. Dah hampir 40 tahun. Sampai sekarang tak boleh lagi nak duduk dalam rumah yang selesa, sampai anak dia tu pula dah perlukan rumah. Dah jadi 2 generasi perlukan rumah. Dan saya mengikuti perkembangan, maka saya dalam Twitter saya jemput YB Hanayo walaupun dia DAP. Saya kata jemput datang ke pejabat saya pukul 12.30 hari Isnin ni, supaya kita boleh duduk dan bincang-bincang. Ini terbuka pada kritikan. Bukalah, apa salahnya dia DAP, saya Perikatan Nasional ataupun UMNO. Yang nak bincang tu masalah rakyat. Ya, sampai masa nak bertanding, kita bertanding lah, kita lawan, apa salahnya kan. Jadi saya rasa politik yang penting sekali.
Jangan salahkan rakyat. Rakyat bukan buat salah sebenarnya. Kerana rakyat ada harapan yang tinggi, kemudian dia tak berjaya, maka kita tengok pada alternatif. Jadi cabaran kerajaan yang ada sekarang ni pada saya adalah to deliver. Jadi saya akan cuba dalam petak kecil bawah kementerian diamanahkan pada saya akan cuba setakat mana yang saya mampu. Baik, Tan Sri, mungkin kita pergi ke soalan terakhir, Tan Sri. Tan Sri telah melalui sepak terjang dalam dunia politik, dalam kerajaan, dalam persatuan pun macam-macam yang Tan Sri hadapi. Kan mungkin Tan Sri boleh share sebagai kata-kata akhir tentang bagaimana untuk menangani, ini penting juga ni untuk kita rakyat semua ni, tips pada Tan Sri bagaimana nak menangani kritikan, bagaimana nak menangani cabaran dan amanah berat sekiranya perlu dipikul di bahu kita. Sebagai orang lama yang dah kenal sepak terjang politik, kena hentam, kena kalah, menaik balik, jadi menteri balik, mungkin boleh share tips kepada kita semua yang berada di rumah ni. Kami ni tak boleh keluar ni. Jadi boleh share sikit. Saya tak ada apa-apa formula saya. Saya yang perlu dinasihatkan. Cuma ginilah orang kata. Pertama, kata orang tua-tua, kalau takut bermain ombak, jangan berumah di tepi pantai. Satu yang pertama. Jadi kita tahu dah politik tu begitulah ragamnya. Saya dulu difitnahkan kata makan rasuah PPRT. Ni ada yang pula PPRT ni. Betul atau kau makan duit marah. Makan duit marah. Ni semua saya lalulah. Dalam bola pun macam tu juga, dalam politik pun begitu juga. Tapi pokoknya kalau takut bermain ombak, jangan berumah di tepi pantai. Artinya kalau kita dah ada dalam politik, kita kena sabar. Yang pentingnya kebenaran. Jadi kadang-kadang orang buat fitnah nak jatuhkan kita, tapi kalau Allah tak izinkan, macam saya rebah bangun. Saya asalkan kita jangan buat benda yang salah, benda yang tak baik. Biarlah, memang tak dapat lari lah. Kita ni ada yang sayang, ada yang musuh. Jadi kita kena bersedia untuk melalui perkara itu, pertama. Yang kedua, kita kena tanya diri kita, kalau kita masuk politik tu kan apa? Kalau kita masuk politik nak cari kekayaan, kalau kita masuk politik kerana nak jadi menteri, macam mana waktu tak jadi menteri? Maka kita akan kecewa, kita tinggalkan politik. Kalau nak jadi wakil rakyat, macam mana waktu tak jadi wakil rakyat? Kalau nak kaya, macam mana kebetulan tak kaya? Tapi kalau kita ikhlas, kita terlibat dalam politik, kita nak gunakan peluang itu untuk memberikan khidmat yang terbaik, maka kita beristiqamah, kita buat kerja kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi panjang lebar. Saya rasa ini antara program yang paling menarik pernah kita buat ni. Satu Malaysia melihat Tan Sri secara lebih dekat ni dan menyelami isi hati Tan Sri Anwar Musa selaku Menteri Wilayah Persekutuan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana hampir sejam bersama kami dari Perlis sampai ke Sabah untuk mengikuti secara live temu bual saya Syariq Ekadir dengan Menteri Wilayah Persekutuan. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum.